Apa maksud dia? Sebaik-baik ilmu, yakni ilmu sebaik-baik ilmu, dan ianya adalah ilmu yang fardu, ilmu hal. Hal ni apa? Semasa. Contohnya seseorang itu bila dia nak berniaga, dia nak buka kedai runcit, wajib ketika tu dia menuntut ilmu meniaga kedai runcit tu, ilmu muamalat tu, jual beli. Wajib. Kalau dia tak belajar, dia buka kedai runcit, dia tak belajar agama dalam bab muamalat dia, berdosa dia sepanjang dia berniaga. Ni wajib dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini dan pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini sesuatu yang diingati sentiasa, sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ahli syurga bila duduk dalam syurga, apa yang dia bualkan dalam syurga? Maka disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibualkan ahli syurga iaitu waktu-waktu yang mana pertemuan mereka itu menjadi asbab mereka dimasukkan dalam syurga. Maka pertemuan-pertemuan itu ditafsirkan para ulama iaitu majlis-majlis ilmu. Sebagaimana Imam Ghazali ditanya kepada beliau bahawa berapa peratuskah seseorang itu boleh jangka dia masuk syurga. Maka Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau, dalam Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, maka beliau mengatakan sesiapa nak mengetahui berapa peratus kebarangkalian dia boleh masuk syurga di akhirat, maka lihatlah berapakah peratus dia itu di dunia masuk syurga yang di dunia. Semakin banyak syurga dunia yang dia masuk, maka peratus untuk masuk syurga ke akhirat itu lebih besar. Maka bertanya kepada beliau, syurga dunia itu apa? Maka kata Imam Ghazali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesan pada kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, iaitu syurga dunia itu sebagaimana yang disebutkan, iaitu idza marartum bi riyadil jannah farta'u.
Apabila kamu melalui kebun-kebun syurga di dunia ni, maka berhentilah dan ambillah faedah di tempat itu, iaitu majlis-majlis ilmu satu, dan majlis-majlis zikir. Benda tu jelas, tetapi kita ramai yang tidak usaha ke arah itu. Jadi permasalahannya pada kita. Masa kita itu kita penuhkan dengan apa? Maka Imam Ghazali kata, maka lihat hasil daripada memahami hadis Rasulullah SAW sebentar tadi, yang dibual-bualkan ahli syurga itu iaitu saat-saat ketika di dunia mereka berjumpa dalam majlis-majlis seperti itu, yang menjadi asbab Allah jatuh kasih pada mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita. Kan itu beruntung macam orang-orang yang Allah pilih dia menguruskan majlis-majlis ilmu seperti ini. Tidaklah Allah letak kita dengan, guru saya selalu pesan, Allah ni kalau pemudahkan kita menguruskan sesuatu kebaikan, kerana Allah nak kita itu jadi khalifah dia di atas muka bumi, buat sesuatu yang Allah nak sebenarnya manusia buat. Kemudian Allah pilih manusia-manusia yang mana menguruskan apa yang dia nak buat, apa yang Allah nak buat, dan apa yang Allah nak daripada hamba. Maka itu satu kemuliaan yang menjadi hijab bagi orang itu. Selepas itu masalah hati dia, ikhlas dia. Kalau dia takabur, sia-sia apa dia buat. Kalau dia ujub, sia-sia apa dia buat. Dia tidak ikhlas, sia-sia dia buat. Tapi percayalah, Allah tak pilih kecuali Allah nak beri kebaikan. Kerana itulah bila orang dipermudahkan istighfar, maka Allah sebenarnya nak ampunkan kita. Dan sekarang ni Allah permudahkan antum dan panjangkan umur antum dan beri bulan Ramadan. Sebab Allah nak beri apa? Memang Allah nak beri rahmat pada antum, nak beri maghfirah pada antum, nak membebaskan antum daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara itu ada, tapi tak semua orang dapat. Contoh macam baru ni saya bagi tazkirah di saya berikan tausiah di pondok, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama dalam ayat tu, rahsia ayat tu dia terletak dekat kalimah la'alla. Kalimah la'alla tu, la'alla tu kalau antum tengok setengah terjemahan dia sebut agar kamu bertakwa. Difardukan kepada kamu puasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita lihat terjemahan Al-Quran yang buku lama tu, dia tulis mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada sebahagian pula tulis, kalau kita tengok terjemahan, dia tulis supaya kamu bertakwa. Difardukan kamu puasa sebagaimana umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kat situ, masa kita baca terjemah dulu, masa kita sekolah menengah, kita bila tengok, yalah mudah-mudahan kita bertakwa lah, gitu aje lah. Gitu aje lah maknanya, mudah-mudahan bertakwa lah. Tapi subhanallah, bila kita mengaji, saya mengaji tafsir dengan Fadil Syekh Sya'ban Al-Mandari di Mesir, di Mandarah Iskandariyah, Mesir. Ngaji tafsir dengan beliau, maka menyebutkan la'alla sebenarnya ada sir. Kita ambil dua, satu yang masyhur terjemahannya mudah-mudahan ataupun agar kamu bertakwa, yang kedua supaya kamu bertakwa. Rupanya tak tahu guru kita bila syarah tu, dan saya dengar juga masa saya pergi Bukit Jihad di Mekah, Babasin, masa itu kita ambil faedah pada dia, maka dia menerangkan juga, tapi sebut dengan bahasa petani lah.
Dia kata ada beza situ. Mudah-mudahan dengan supaya. Kerana kalau kita lihat dalam syarahan bahasa Arab daripada guru-guru kita, maka dia menyebutkan bahawa la'alla huna idza ta'allaqa ma'allah famuraduhu fayufidu tahaqququ dhalika syai', iaitu tahaqququ taqwa fi Ramadan. Kalau kita kata balik kepada Allah, bila Allah kata la'allakum tattaqun, kalau ta'alluq dia kepada Allah, takwa tu memang ada dalam bulan Ramadan. Rahmat itu memang Allah sedia. Benda tu pasti ada. Ada. Kan itu Allah sebut supaya kamu bertakwa. Saya bagi contoh baru ni pisang. Dekat masjid kadang-kadang kan ada pisang. Orang letak pisang main Jumaat kan. Jadi nazir masjid kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kat belakang tu ada, kita sediakan pisang supaya kamu semua bila balik nanti boleh ambil pisang. Nampak dia guna kalimah supaya. Nak tanya antum, confirm tak pisang tu ada? Antum rasa semua tak dapat pisang tu? Dia yang bersungguh dapat. Cuma cara, saya bagi contoh, ada yang terlampau bersungguh, orang semayang, dia duduk tepi pisang tu. Dia dapatlah pisang. Ataupun dia semayang tepi pisang tu. Nak pastikan dapat pisang tu. Jadi orang macam ni, dia dapatlah. Pisang ada tak? Tapi tak semua dapat. Kerana itu kalau di sisi Allah, terjemahan supaya kamu bertakwa, memang benda tu ada. Takwa tu ada. Takwa ni maksudnya apa? Antum dapat sifat takwa, maksudnya sifat apa? Lalu kita kata takwa ni ikut perintah Allah, jauhi larangan. Betul tidak? Hakikat mana takwa yang sebenar, iaitu bila sebut takwa, sifat takwa ada dalam badan, maknanya apa dia? Sifat yang mana kita pelihara diri kita daripada menghadap sifat Allah yang jalal, dan kita berharap Allah menghadap kita dengan sifat dia, iaitu sifat jamal. Itu takwa. Karena itu bila kita sebut dalam Quran, ada dalam Quran ittaqullah, tiba-tiba dalam hadis Nabi SAW ada sebut ittaqun nar. Ittaqullah kita terjemah bertakwalah kamu kepada Allah. Itu yang biasa orang awam dengar, betul tak? Habis kalau ittaqun nar, bertakwalah kamu pada neraka. Jadi lain macam gitu. Jadi makna ittaqu kat situ maksudnya apa? Kalau didetailkan, ittaqun, Imam Syarawi sebut ittaqun nar, ittaqullah, maknanya pelihara diri kamu daripada Allah menghadap kamu, ataupun Allah melihat kamu dengan sifat-sifat dia, ataupun Allah muamalah dengan kamu, Allah berinteraksi dengan kamu. Pelihara diri kamu daripada Allah berinteraksi dengan kamu dengan sifat-sifat jalal dia. Sifat jalal ni apa? Contoh dalam Asmaul Husna tu, itu nama dan sifat juga. Ad-dar, yang maha memudaratkan. Muntaqim, yang maha membalas dendam. Ya Jabbar, Qahar. Maka benda-benda tu semua yang maha memaksa. Jadi benda-benda tu sifat jalal. Kita jangan kata sifat buruk. Tidak ada sifat buruk bagi Allah. Itu orang panggil sifat jalal, yang orang jadi takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau Allah menghadap kita sesaat aja dengan sifat jalal dia, contohnya sifat memudaratkan dia, memang takkan boleh hidup sesaat pun. Boleh faham tak? Yang mana Allah beri kepada orang-orang yang ingkar pada dia. Karena itu bila kita sebut ittaqullah, pelihara diri kita daripada Allah berinteraksi dengan kita dengan sifat jalal dia. Tapi yang kita harapkan, Allah berinteraksi kita dengan sifat jamal dia. Sifat jamal contoh macam mana? Latif, yang maha lembut. Razzaq, Razzaq, yang maha banyak memberi rezeki. Kemudiannya Rahman, Rahim, yang maha pemurah, maha pengasih. Kita nak kalau boleh kat dunia ni Allah interaksi dengan kita
melalui sifat-sifat dia yang cantik tu, yang lembut itu. Itu takwa. Jadi bila kita sebut ittaqun nar, pelihara diri kamu daripada api neraka. Baru kena kat situ, baru kita faham. Baik. Jadi untuk merealisasikan perkara-perkara tersebut, kita nak jadi hamba yang Allah kasih, maka Islam datang mana? Bagi satu. Bukan bagi semua. Bukan bagi, dia kata yang bagi dulu. Astaghfirullahalazim. Apa yang kata sangat bagi? Cuba dengar cakap guru sikit. Guru kata yang bagi dulu tak confirm lagi. Kadang-kadang kita ni bila semangat sangat, gelojoh dia kata elok. Mana yang antum buat cantik tu? Yang cantik tu simpan dalam kereta. Itu yang Buya nak. Bagi yang tu lah. Bagi yang tu. Mari sini yang tu. Pergi ambil yang tu. Buya kata ambil satu kan? Ambil satu. Kereta siapa? Bangunlah siapa yang dalam kereta. Astaghfirullahaladzim. Interaksi sikit. Alim, bangun. Mana dalam buku kamu ada? Dalam beg kamu ada? Saya garang. Saya kat pondok saya garang. Anak murid saya ada yang tua, ada yang muda. Tapi bila masuk dia penuntut ilmu. Satu aja. Dia nak bagi contoh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu gelabah sangat apa? Duduk. Tak payah tunjuk, simpan dulu. Kan Buya kata Buya tak nak bagi hari ni, simpan. Buya kan nak pergi Yaman, tak tahu nak balik sini ke tidak. Dia simpan dulu. Baik. Minta maaf. Baru kenal, garang sama dia punya. Kenal Muallim Haji Abdul Wahid? Orang perempuan zaman dia, Muallim Haji Wahid ni tokoh Ma'al Hijrah Melaka, dia poklong saya. Muallim Haji Wahid ni dia tokoh Ma'al Hijrah Melaka. Kan masa tu orang yang berkuasa di Melaka, menteri mengatakan bila nak pilih tokoh Ma'al Hijrah, nak pilih, orang pun syorkan, orang Melaka ramai syorkan Muallim Haji Abdul Wahid. Jadi dia gelak. Dia tak rapat dengan ulama, orang yang berkuasa itu. Maka dia kata, alah, Muallim tu pondok je. Sungguh Melaka kering dulu lah. Tunggu sungai Melaka kering lah, baru angkat dia jadi tokoh Ma'al Hijrah. Dia bergurau gitu. Kan Melaka kemarau lepas tu. Ingat tak? Air tak ada. Dia orang tak tahu nak buat apa. Lala kali angkat Muallim jadi tokoh Ma'al Hijrah, hilang kemarau. Ini wali. Muallim Haji Wahid Abdul Wahid ni yang kenal betul, yang selalu keluar, yang selalu cerita tentang ni, kalau keluar selalu ikim tu siapa? Ustaz Zahazan. Dia cerita pasal Muallim ni. Dia kereta dia tak bubur minyak petrol, dia bubur minyak air paya. Kalau dia pergi ceramah, driver dia letak air paya. Jangan buatlah jahanam kereta. Dia tu dia serah pada Allah Subhanahu taala. Jadi dia kalau ada perempuan lalu depan pondok dia pakai skirt, dia kejar pakai parang. Bukan tongkat, pakai parang dia kejar. Jadi kita ni dah zaman moden, nampak begitu sikit, viral selalu dah. Kita kata apa ustaz begini. Dia masalah. Itu pasal banyak sangka baik. Jadi bila kita nak merealisasikan sebagai Muslim yang elok, saya ada buat satu risalah. Risalah ni macam ni. Jadi risalah ni ada dalam 8 muka surat. Saya nak mulakan dekat sini nanti, iaitu 10 mabadik untuk membetulkan balik bentuk bila orang nak mengaji tauhid, yang dia nak fokus apa. Bila orang nak mengaji fiqh, dia nak kena fokus apa. Bila nak mengaji tasawuf, nak kena fokus apa. Sebab ramai sekarang ni pemikiran dah banyak sesat dan balik lari daripada cara belajar yang diajar oleh para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya buat ini, dan insya-Allah lepas saya balik daripada Yaman, doakan saya balik awal lah. Dia orang ni kadang-kadang gelojo-gelojo sangat nak bagi ni, agaknya sebab
takut saya tak balik. Jadi dia kata kita ikat lah, ikat. Kan kita dah bagi, Buya datang lah. Dah. Tangguh dulu. Sebab saya nak balik Yaman, saya nak pergi. Saya cakap balik Yaman. Sebab saya rasa macam kampung saya situ. Sebab saya, gugu saya ada situ. Dan mungkin saya nak duduk tu, saya tak tahu berapa lama saya duduk situ. Jadi insya-Allah doakan saya dapat balik untuk terus berdakwah lah. Gitu. Saya buat begitu atas petunjuk juga. Jadi nak tengok kalau kuat tarikan tu suruh balik tu, daripada orang yang nak mengaji, dia balik insya-Allah. Kalau tak, sebab saya dapat tawaran sambung PhD sambil lecturer. Tapi saya tolak sebab saya ada pondok. Dan anak-anak murid saya yang saya sayang ni, yang dia tak sedar saya sayang, sebab asyik kena marah ya. Tapi benda tu open aja. Tu pasal saya selalu pesan, kalau sungguh awak jujur nak main mengaji, insya-Allah kat sini. Sebab itu saya sambung PhD dekat Malaysia, dia tak berapa kena lah tune dia. Bukan nak kata kita hebat ke, yang Malaysia tak hebat dah. Dia pemikiran. Kadang ada di UU Malaysia pemikiran dia ke arah yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila kita tegur, dia ugut-ugut kita. Kalau tak lepas ni, tak lulus ni. Nampak tak? Jadi saya rasa macam, aku kan nak sangat PhD ni. Dia jadi macam maruah kita ni. Ada yang siap kata, Ustaz jangan keras sangat Ustaz. Memang betul dia orang silap, tapi bagi kita pelepas dulu, dapat PhD baru bantai. Tak ada, aku bukan macam tu. Kalau aku mati tengah-tengah tu macam mana? Habis aku dengan apa benda yang dia silap. Hadis-hadis jangan buat main, tauhid jangan buat main. Jadi itu pasal ada yang mensyorkan saya, dan saya dapat benda tu untuk sambung di luar. Di Mesir, Jordan. Macam sahabat saya sekarang jadi mufti Selangor ni, Sahibus Samahah, dia sambung di Jordan. Ada sahabat-sahabat pun mencadangkan pergilah. Sebab kita dah biasa di negara Arab belajar, jadi kat Malaysia ni dia fokus penulisan, faham tak? Dia nak tulisan tu cantik. Ayat dia tu, kalimah dia tu moden. Negara Arab dia tumpu isi, bukan bentuk penulisan, dia isi tu. Kita kat Malaysia isi tu dia tak berapa kisah sangat. Yang dia kisah penulisan dia. Jadi saya ni mana pandai menulis sangat. Asal saya hantar je, ini macam ceramah dia tu. Ini tulisan macam tulisan buat buku, bukan penulisan PhD. Allah, aku pun naik pening. Macam mana? Siapa yang nak baca kalau tinggi sangat? Orang awam tak dapat faedah lah. Tak ada, dia orang tak baca. Yang baca sarjana saja. Pening kepala aku. Jadi tak apalah, kita bukan merendahkan. Mungkin di situ ada kelebihan, cuma maksudnya tak kenalah, tak tune cara pendidikan kita dan pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan mereka-mereka tu berjaya dengan cara mereka. Jadi mabadi' ini saya buat, alhamdulillah dia beri taufik buat mabadi' ini, nak membetulkan balik pemikiran. Jadi kita tahu bila kita mengaji tauhid, apa yang kita ada 10 mabadi' situ, apa yang perlu kita fokus. Jadi kalau orang mengaji lepas ni tauhid, dia mengarut pergi ke tempat-tempat lain, ini aku tak perlu belajar ni. Dia akan lari. Dia kadang-kadang ada orang khayal-khayal sampai itu yang jadi sesat. Sekarang ni kan dekat internet pun dah ada tu ilmu sesat, agama sesat. Saya pun jadi pelik lah sekarang ni. Jadi sekurang-kurangnya ibu-ibu ayah-ayah ni bila tahu mabadi' ni, dia boleh pantau anak dia, boleh ajar anak dia. Jadi insya-Allah saya balik Yaman nanti, dan antum jangan risau, saya hadiah. Saya dah buat. Saya akan hadiah. Macam kat pondok pun tak ada sesen pun dia orang keluar. Saya buat, saya bagi. Sebab itu lagi barakah. Tapi antum nak jadi barakah, jaga. Saya sedih hari itu, satu tempat saya pergi, bukan dekat Selangor, luar Selangor, saya nak mengajar kitab situ, saya bawa kitab, saya hadiah. Yang lucunya, bila saya datang mengajar, dia tak bawa. Saya kata, mana yang saya hadiah tu? Ustaz, saya hadiahkan pada orang lain pula. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Aku tak faham. Dia takut dia tak faham. Dia ingat macam telur kenduri kahwin. Orang bagi dia boleh bagi orang lain. Saya kata bukan, saya bagi tu untuk bawa. Dan saya tak nak menyusahkan antum. Situ mazhar kita kasih pada orang yang kita nak ajar. Jadi kita bagi. Jadi saya akan bagi dan saya harap benda tu jadi pembuka ilmu untuk antum. Jadi antum just bawa dan baca, jaga elok-elok. Itu hadiah daripada bukanlah alim ulama tapi orang yang mengaji dan dia nak sampaikan ilmu. Jadi situ mudah-mudahan dapat futuh pembukaan daripada Allah. Faham tu? InsyaAllah. Jadi pada hari ini saya nak beritahu permulaan dia, masa kita yang ada ni, untuk merealisasikan kita sebagai seorang Muslim ni, kita kena faham, aku ni sebagai orang Islam, yang aku nak belajar, yang aku nak ada pada diri aku ni apa? Letak tepi benda lain dulu. Perkara-perkara sunat semua letak tepi dulu. Antum nak belajar ni, yang dipanggil ilmu yang wajib. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang satu lagi, ala kulli muslim wa muslimah. Riwayat Imam Baihaqi. Hadis sahih. Maka Nabi SAW menyebut menuntut ilmu itu fardu. Bila sebut fardu, wajib. Bila sebut wajib, siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dapat dosa. Jadi di situ sepatutnya ada khawatir dalam hati kita, aku kena mengaji. Tapi bila kita nak mengaji pula, bukan begitu saja. Ulama bahas, tapi apakah yang perlu kita belajar supaya kita tak dikatakan berdosa, tak menuntut ilmu. Saya pergi ustaz, saya masjid-masjid, saya pergi ngaji. Tak betul. Tak kena juga tu. Saya lepas lah ustaz, saya dah pergi belajar dah kat masjid-masjid. Dah. Dia satu pergi belajar, yang kedua belajar apa? Sebab dia sebut di situ menuntut ilmu. Ilmu ni luar. Ulama bahas, kalaulah ilmu tu diambil pada itlak, mutlak hadis tu, dia hadis tu mutlak kan, dia kata menuntut ilmu. Jadi bila macam tu berat kat kita. Ilmu tu banyak ilmu agama, habis semua tu wajib. Berat, saya tak sempat lah, berdosa lah saya. Contohnya ilmu apa? Ilmu tentang orang panggil jinayah. Contoh dalam kitab fiqh tu ada bab jinayah. Betul tidak? Kemudiannya bab muamalat. Adakah semua muamalat kita nak kena mengaji? Dah. Kerana itulah kena rujuk kita para ulama. Maka para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan masuk ramai semua, di antara Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Al-Ghazali, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini pada ijma' ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyebutkan bahawa ilmu yang wajib itu kalau melalui Imam Al-Ghazali, iaitu ilmu yang dipanggil ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu apa tu? Tasawuf. 3. Imam Zarnuji pula haluskan sikit lagi. Kadang orang kata kalau ilmu tauhid perbahasan dia kan panjang. Kalau ilmu fiqh pun banyak, jenayah, muamalah, banyak tu dalam tu. Semua tu wajib mengaji ke? Tak. Kemudiannya yang ketiga, tasawuf. Melarat-larat kadang-kadang ada orang mengaji tasawuf. Kadang-kadang over, benda yang tak wajib dia mengaji, dia fokus kat situ. Kan itu Imam Syafi'i kata apa? Man tasawwafa qabla an yatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf sebelum dia tafaqquh, maknanya tafaqqaha, faham fiqh dia, amaliyah dia, faqad tazandaqa, biasanya akan menjadi ahli maksiat, akan berlaku maksiat pada diri dia, berlaku benda mungkar pada diri dia. Contoh, nak tanya antum, zuhud amalan hati atau amalan zahir? Amal ni ada dua. Satu amalan zahir, dua amalan hati, iaitu amalan batin. Zuhud itu amalan zahir atau amalan batin? Jangan malu sebut. Tadi saya ada dengar dah bunyi macam patin.
Apa tu? Batin. Yang sebut batin. Betul. Baik. Bila amalan hati, dia kena dalam hati kan. Kalau zuhud tu buat amalan zuhir, ramai orang boleh berlakon zuhud. Pakai copa caping. Zuhud dah. Tahu-tahu mak kau. Nah. Boleh? Okey. Tawakal. Amalan hati, amalan zahir. Hati, batin. Kerana itu tak betul dalam Islam bila orang tak kerja. Contoh suami antum. Bang, abang tak mau kerja. Iyalah, abang ni kerja tidak, duduk rumah main game je. Kalau abang pergi abang tak kerja tapi abang khidmat dengan ulama, duduk majlis ilmu, saya okey je. Abang ni walaupun tak pergi mengaji, kau pernah dengar tawakal tak? Tawakal. Dia kata kat kita, ya bang, saya tahu tawakal. Tawakal ni yakin Allah bagi rezeki. Abang ni tawakal, ulat dalam batu pun boleh makan. Kan? Ini kan kita manusia pula. Ini orang panggil, para ulama kata dia bukan tawakal, istilah dia tawakul. Itu dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu tawakal, satu lagi tawakul. Tawakul ni apa? Pemalas. Sebab tawakal amalan hati. Kaedah tawakal bila kita mengaji, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota buat kerja, hati tu yang tawakal. Maksudnya tawakal yang sebenarnya macam mana? Kita usah, serah pada Allah. Tiba-tiba dapat rezeki, alhamdulillah. Contoh orang pergi bazar ni kan, meniaga, balik tengok banyak, alhamdulillah, tawakal. Meniaga, balik tawakal, ada rezeki, ada. Sudah sedia barang apa semua, laku ke tak laku, tawakal. Itu amalan hati, bukan amalan luar. Amalan luar jadi pemalas. Jadi kerana itu mabadik ni bagi saya penting. Kalau kita tengok tok-tok guru kita kat pondok, mabadik ni dia macam benda tak ada terlalu penting. Sebab sambil mengajar tu dia sebut sekali. Sebab dekat pondok-pondok tu memang orang datang nak mengaji, dia dah atur dah ikut mabadik tu. Tapi macam kita ni kat Malaysia ni, saya rasa perlu benda ni. Sebab apa? Sebab dia tak betul-betul mengaji, betul-betul ke pondok. Jadi dia pula jumpa macam-macam ustaz, dia jumpa macam-macam pemikiran. Jadi akhirnya dia mengaji semua. Akhirnya dia tak tahu dia nak mengaji yang mana. Itu yang menjadi kecamuk tu, kepala otak tu. Yang sekarang ni orang perempuan kata tudung tak perlu, tak wajib, yang perlu tutup dada. Teruk ni parah dah. Malaysia ni parah. Sebab kejahilan lah. Dia tak tahu dia nak belajar ke apa benda dia nak tumpu fokus. Kerana itulah Imam Zarnuji dia kata, ilmul fard huwal ilmul hal. Maka beliau mengatakan, afdalul ilm ilmil hal wa afdalul amal hifzul hal. Apa maksud dia? Sebaik-baik ilmu, yakni ilmu sebaik-baik ilmu, dan ianya adalah ilmu yang fardu, ilmu hal. Hal ni apa? Semasa. Contohnya seseorang itu bila dia nak berniaga, dia nak buka kedai runcit, wajib ketika tu dia menuntut ilmu meniaga kedai runcit tu, ilmu muamalat tu, jual beli. Wajib. Kalau dia tak belajar, dia buka kedai runcit, dia tak belajar agama dalam bab muamalat dia, berdosa dia sepanjang dia berniaga. Ni wajib dia. Ketika tu wajib dia belajar tu. Haji, dia tak pergi haji lagi, dia tak mau belajar. Dia kata saya haji, dia nak pergi. Ustaz tu mengajar apa? Haji. Saya ni tak tahulah, nama pun tak masuk lagi. Saya rasa mungkin saya tak mengaji bab haji tu, saya nak mengaji bab puasa lah. Aduh, ustaz tu mengajar bab puasa. Betul. Sebab ilmu dia sekarang tu ilmul hal, iaitu dia sekarang ni keadaan dia tak suruh pergi haji. Itu pasal alhamdulillah
yang dibuat oleh Jabatan Agama. Setiap kali nak pergi haji dia ada kursus haji, betul tidak? Sebab memang wajib kena buat. Kalau tak, pemerintah salah. Sebab ketika tu wajib dia menuntut ilmu haji untuk pergi haji. Tapi sebenarnya tak berapa nak cukup, sebab kursus kan, macam kursus nikah lah. Kan lepas nikah dia berzina pula dekat hotel terdekat. Sebab dia belajar kursus saja. Mana orang alim belajar 3 hari kursus? 2 hari je kan? Sekarang berapa hari kursus kahwin? Sehari. Ya ilah ilallah, sehari belajar. Ingat boleh faham semua kan. Dalam nikah tu macam-macam, ada zihar, ada li'an, ada macam-macam tu. Lafaz-lafaz yang kadang kita sebut rupanya dalam keadaan sudah berpisah sepanjang dia kahwin tu, dia tak sedar. Jadi watik dia watik syubhah, kata Ibnu Hasyiah dalam Syekh Ibnul Abidin. Nauzubillah min dzalik. Maka kerana itulah bila kita mengaji tauhid, tasawuf, jadi saya buat mabadi' ni dasar-dasar bagi ilmu yang wajib, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Supaya lepas ni antum bila mengaji tauhid, antum tahu apa benda nak kena mengaji. Bila mengaji fiqh, antum tahu nak fokus. Tengok bila antum menuntut ilmu, guru ni ajar apa. Bila dia ajar-ajar, betul. Kan itu para ulama mengatakan mabadi' ni adalah orang panggil dasar-dasar nabni alaiha taharrukatuna wa tafkirina wa tafkirana, yang mana disebutkan mabadi' ni, dasar-dasar ni, di atas itulah kita membina pemikiran kita dan pergerakan kita ke arah nak mengenal Allah, Rasul dan agama Allah. Jadi saya nak buat itu dulu supaya lepas tanggungjawab saya, supaya antum faham. Lepas tu baru kita pilih kitab tauhid, sebab dia tak banyak, dia 8 aja bagi faham molek. Jadi kita bila mengaji besok kita tahu. Baik. Kerana itu kita sebagai orang Islam, para ulama kata hasil daripada 3 tadi itu, kita nak dapatkan 3 benda dalam diri kita. Orang awam wajib benda tu kena ada, cuma hebat tak hebat, kuat tak kuat, itu khair insya-Allah. Daripada 3 itu, fiqh, tasawuf, tauhid, kita nak ada dalam diri kita itu aqidatun, amaliyatun, kemudiannya wijdaniyatun. Ini mesti ada. Pertama, aqidatun. Apa maksud aqidatun? Sesuatu yang mesti kita jazam dan percaya. Jazam dan percaya. Apa yang perlu kita percaya sebagai seorang Muslim? Percaya ni kita pegang dan tak ubah. Maknanya yang berlawan dengan dia, kita tak percaya. Ini orang panggil aqidatun. Membenarkan dan mempercayai. Kalau kita belajar nanti ilmu tauhid, bila kita halus sikit, bila kita kata kita percaya ataupun bila kita pegang sesuatu, mesti kena ada dekat situ nafi dan isbat. Balik kepada kalimah la ilaha illallah. Ni dalam bab akidah. Kan itu kalau kita belajar ilmu tauhid, guru saya pesan, bila kita mengaji ilmu tauhid, kita kata Allah itu wujud. Itu belajar betul tak? Allah itu ada. Kemudian Allah itu baqa, kekal ataupun tiada pengakhiran. Allah itu qidam, sifat qidam, iaitu tiada permulaan, yang membawa maksud sedia ada. Contoh ni ringkas. Yang itu baru tahu, belum jadi akidah lagi. Sebab kalau akidah, dia mesti nafi isbat, nak memastikan benda tu. Orang panggil apa ni, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Macam la ilaha illallah, itu kita pegang tu, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tahu tak? Kita pun kalau pergi kat rumah orang, Assalamualaikum makcik, Ali ada? Ada. Lepas tu makcik tu masuk, keluar-keluar, kita tanya, makcik Ali ada? Kejap-kejap,
Lepas tu dia keluar, Ali tak ada lah, tadi ada. Maknanya, faham tak? Tapi bila kita kata, makcik, Ali ada, Ali mesti ada, mustahil tiada. Oh, tu orang panggil betul-betul. Betul ke makcik Ali ada? Iya, Ali mesti ada, mustahil tiada kat dalam rumah tu. Bila cakap itu, oi makcik ni ngaji tauhid ni, ayat dia boleh macam nak kata confirm ada. Jadi kita bila kita kata Allah ada, dia akan timbul pemikiran orang yang nak menyesat kita. Dia akan tanya sampai bila? Ada sampai bila? Dia akan timbul ada kat mana? Bagaimana dia ada? Pertama sekali, jazam dalam hati, Allah itu mesti ada, wajib ada. Mustahil Allah itu tiada. Tu jazam, pegang. Tapi nak dapat benda tu mudah cakap. Nak dapat macam mana? Melalui kita belajar lah. Bila kita belajar, dia mari benda tu last kali. Kerana itu bab-bab ni diingatkan dalam kitab-kitab tauhid, dia buat last kali. Bila dia bahas kalimah la ilaha illallah, itu isbat tu, akidah tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah yang disembah, tiada Tuhan selain dia yang kita sembah. Itu orang panggil ada isbat, ada nafi. Ada nafi, ada isbat. Baik. Kadang suami nak pergi keluar, bang nak pergi mana bang pakai kain songket ni? Abang pergi masjid. Abang cakap betul-betul, abang pergi masjid nak kahwin? Dah. Abang wajib pergi masjid solat dan mustahil abang kahwin. Tu dia. Tu dia. Tu baru kita dengar percaya. Pegang lalu. Okey bang. Tapi janganlah buat macam tu, kan balik buat macam tu pula. Ni nak bagi contoh. Nak bagi contoh, benda tu kita pegang lalu dah. Jelas. Itu orang panggil percaya, kita mengaji betul. Yang kedua, amaliyatun. Amaliyatun ni yang balik pada Islam zahir. Amaliyah, salat, puasa. Fokus dulu pada rukun Islam yang wajib kita belajar. Salat, kita kena menghadap, tu wajib, fardu ain. Semua yang fardu ain wajib mengaji. Apa maksud fardu ain? Yang difardukan kepada setiap individu yang mukallaf. Bila fardu kifayah, yang wajib mengaji itu bila seorang tu contohnya diangkat jadi tok imam, ataupun dia tu ditugaskan untuk melaksanakan fardu kifayah, contohnya sembahyang jenazah. Dan antum wajib belajar bila ada ahli keluarga antum meninggal dan antum kena jadi imam. Tapi kalau macam tu dah hujung-hujung baru nak belajar, kelang kabut lah, betul tidak? Kerana itulah Imam Zarnuji kata, afdalul ilmi ilmil hal wa afdalul amal hifzul hal. Sebaik-baik ilmu iaitu ilmu yang wajib, ilmu semasa, dan sebaik-baik amalan antum iaitu hifzul hal, menjaga ilmu yang semasa tu. Maknanya benda tu tak datang lagi, contohnya haji lambat lagi, tapi antum dah belajar sekarang. Boleh faham tak? Itu sebaik-baik amal, supaya bila sampai masa nanti tak kelang kabut, tidak last minute orang panggil. Tapi wajib tak masa tu? Tak wajib, cuma itu sebaik-baik amalan. Cuma dahulukan yang wajib, belajar yang wajib dulu. Ini akhirnya tu awak ni semangat keluar tiap-tiap hari pergi belajar apa? Saya belajar qiraat 7 bang. Tak wajib. Sekali suami kata, janganlah, duduk rumah lah, saya ni kadang balik orang asyik tak ada je, saya tak ada masalah awak nak pergi mengaji, tapi qiraat ni tak tahulah, saya ni tak ada ilmu sangat, tapi wajib ke awak belajar ilmu qiraat ni? Bang, menuntut ilmu faridatun ala kulli muslim. Aku kalau ada kat situ, ni mesti singgah lalu kebetulan dengar hadis tu daripada aku ni. Dah guna benda tu menuntut ilmu wajib. Ngaji itu satu. Itu pasal jangan sampai kalau suami tak izin, wajib isteri tak boleh pergi kalau tak berdosa dia. Sebab ilmu tu bukan ilmu wajib. Lain, suami isteri nak keluar mengaji, nak mengaji tentang ilmu fardu ain dia, contoh ilmu fiqh tadi atau ilmu tauhid. Tu setiap seorang kena mengaji. Bila kata suami kata tak boleh, saya tak izinkan. Baik bang, saya belajar alhamdulillah. Kalau abang tak izin, abang wajib ajar saya. Saya tak keluar.
Aku sekolah pun dah jenam, nak ajar apa kau? Dia marah pula gitu. Okey bang, tak apa bang, saya tak keluar, tapi abang wajib cari upah seorang ustazah datang rumah ajar saya. Anak kita tu 7 orang tau. Barulah nak tenang sikit, dah tak pakai pampers 7 tu. Ni nak tambah seorang mengajar awak pula. Baik bang, kalau macam tu saya boleh keluar tanpa izin abang. Kat situ boleh. Tapi kalau boleh bincang elok lah. Walaupun kita boleh sebenarnya, perempuan boleh keluar tanpa izin suami, sebab dia tu tak nak ajar. Satu, dia tak ada ilmu. Dia tak nak bawa pula orang datang rumah mengajar bini dia, sebab nak tambah kos. Jadi ketika itu abang tak ada alasan saya tak boleh keluar, sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk walaupun suami pada maksiat kepada Allah. Abang halang saya menuntut ilmu yang wajib bagi saya, maka itu maksiat bagi saya. Sebab menuntut ilmu tu wajib. Bila lawan dia berdosa, betul tidak? Maksiyah. Tapi kalau dia kata awak pergi belajar apa? Qiraat. Saya tak izinkan. Itu total, tak boleh pergi. Kena patuh. Awak pergi mana ni? Saya belajar bab bidan bang, perbidanan. Tak boleh. Boleh faham tak? Saya pergi belajar ni bang, urus jenazah. Awak ni Bilal pun tidak, Siak pun tidak. Awak kan kat rumah ni dengan anak-anak. Awak ke awak dapat jawatan jadi? Tak ada. Tapi saya nak belajar, tambah-tambah ilmu bang. Saya tak izin. Habis abang mati nanti senang saya mandikan. Tak apa, orang masjid mandikan aku. Kalau dia cakap macam tu, tak boleh. Sebab benda tu fardu, bukan fardu ain, fardu kifayah. Kan itu bila kita berjalan atas ilmu tau, kita tenang. Meninggal pun tenang elok. Sebab bila kita buat satu benda, kita tahu benda tu tak berdosa, walaupun orang awam judge kita, tapi kita berjalan atas ilmu, kita tenang aja. Tak serabut dengan orang lah. Baik. Kan itu yang pertama aqidatun, yang kedua amaliyatun. Solat macam mana? Takbiratul ihram. Allah, syarat sah takbiratul ihram saja ada 14. Syarat sah Fatihah saja ada 12. Kita satu syarat pun tak tahu. Macam mana? Wajib ngaji itu. Syarat sah rukuk 7, syarat sah sujud 7. Kalau satu syarat tidak ada, tidak sah sujud. Bila tidak sah sujud, tak sah solat. Yang lain-lain tu tak apa, tak payah bergaduh lagi. Yang ada yang bangun, fokus dulu yang wajib. Kadang ada yang, ustaz bila angkat takbir, Allahu Akbar, macam mana ustaz? Tak apalah, belajar sunnah bagus, tapi ianya tidak wajib, betul tidak? Jadi jangan bergaduh dulu. Ada yang kat sini ustaz, ada yang kata kat sini. Kamu pilih yang mana kamu nak pilih. Kalau tanya saya, kita ikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Atas pusat, bawah dada. Lepas tu letak di pergelangan. Bila rukuk, macam mana rukuk? Belakang tu macam papan. Kemudian bila sujud, sujud pun dah bergaduh lagi. Sujud. Nabi SAW bila sujud, Nabi bangun, Nabi duduk, orang panggil istirahat. Maka hukum dia sunnah. Kemudian Nabi bangun, Nabi tekan. Wada'a yadayhi 'ala al-ard. Kemudian dia menolak. Dan Nabi menolak tangan dia tu seperti menguli tepung. Jadi tapak tangan. Orang uli tepung selalu nampak orang buat roti canai macam tu kan? Jadi tapak tangan. Sebab ada yang ijtihad mengatakan uli tepung pakai penumbuk. Tu yang pakai penumbuk tu. Jadi tak payah bergaduh. Cuma saya ni, kalau saya ustaz, bila saya tengok dia bangun pakai penumbuk tu, habis semayang saya pun jumpa. Assalamualaikum, masya-Allah Haji. Saya ni mengaji, saya nampak Haji tadi bangun pakai penumbuk tu. Maksudnya saya nak belajar tu, mungkin ada saya tak tahu. Haji bangun pakai penumbuk tu daripada mana? Saya pergi Saudi semua macam tu. Dia ilmu tak boleh ikut orang, dia tak boleh gitu. Kat sana semua gitu semua. Kat Nabi kan dekat situ. Abu Jahal pun situ. Ya tak iya juga. Jadi tafsiran ulama, kita kena sandar ulama yang majoriti, dan mazhab kita Syafi'i, maka bangun uli tepung macam tu. Tu Nabi bangun. Bukan macam ni. Orang uli tepung pakai penumbuk je. Mungkin ada lah kot setengah-setengah tempat, tak tahulah. Agaknya keras sangat tepung tu, ataupun dia bergaduh dengan bini dia.
Dia bayangkan muka bini dia kat situ. Kita tak tahu. Jadi itu sunnah, tak apa lagi, tak payah gaduh. Yang penting fardu tu dulu. Turun. Yang fardunya apa? Yang membatalkan apa? Maka kena tengok perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara-perkara yang membatalkan tu. Kemudian dia masuk bab najis. Kadang kita pun tak tahu tu najis. Kerana najis ada makna dia, iaitu kullu mustaqdarun yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhis. Itu makna najis, iaitu sesuatu kotoran yang menghalang sah solat sekira-kiranya tiada peringan. Jadi ada kotoran yang tak halang sah solat. Contohnya ingus, darah yang tak lebih daripada 10 sen, duit 10 sen, darah yang ni, ataupun darah keluar tapi tak putus, dia mengalir elok aja sampai ke bawah. Teruskan semayang. Dia tidak menghal, dia kotoran, najis tak? Najis, tapi dia tidak masuk dalam najis dari sudut syarak yang menghalang sah solat. Jadi benda-benda tu nak kena faham balik. Dah, baik. Kemudian yang ketiga dipanggil wijdaniyatun. Akhir sekali untuk hari ni, wijdaniyatun, iaitu wijdaniyah ni perasaan, rasa, sesuatu yang didapati dalam hati. Akidah, percaya. Wijdaniyah, rasa. Beza. Orang angkat takbir, Allahu Akbar, dia rasa lain-lain. Rasa. Feel. Kan? Feel lain. Orang menyanyi tu pun lain-lain feel dia. Kadang-kadang pernah tak tengok jazz bila dia dengar, awak nyanyi masuk dalam ni, I feel you. Tu sebab dia masa dia nyanyi tu dia feel. Bila dia nyanyi contoh, kena pula dia melalui perasaan tu. Dia apa ni, bukan yang aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, kerana orang tua yang tak merestui cinta kita. Yang dengar, sebab yang nyanyi tu memang berlaku kat dia, jadi feel dia lain. Ada yang nyanyi aja, dia orang tak rasa. Hindustan tu asal antum boleh feel, sebab dia tu baca, dia nyanyi tu dia ada feel. Dengar sikit je, होशियार हमसे रहती है, दिल पे जो रहती है, अब तक किसी ने ना जाना. Kita dengar, itu pun dah feel. Lain. Macam tu Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, dia punya feel Allah Maha Besar, menyebabkan dia rasa kedil masa sembahyang. Kan itu Allah sebut dalam satu hadis kursi, innama ataqabbalu salata mimman tawadha'a li'azamati. Aku hanya terima salat orang yang rendah diri dia kepada kebesaran aku. Itu berkaitan dengan feel. Jadi bila kita Allahu Akbar, rasa kedil kita, Allah Maha Besar, feel dia pada kalimah itu. Anak sendiri kena ketuk kepala orang ketuk kepala dia depan antum, macam mana feel? Woi, pengajang kok. Kita pun cari apa-apa nak ketuk kepala dia. Berbeza anak jiran yang kena ketuk kepala. Tuan si Padli dah kena ketuk kepala. Siapa? Anak si Mina. Habis awak buat apa? Kesian budak tu. Feel dia lain. Kalau anak hidup, siapa yang ketuk? Nombor. Kan lain. Jadi antum dengan Allah feel dia lain-lain tak? Kita nak dapat benda tu melalui tasawuf. Jadi akan tahu apa yang kita nak belajar daripada tasawuf untuk mari feel tu. Tapi kalau mengaji tasawuf, duduk kedai kopi, ni nak tanya, asyik bercerita je, feel tak ada. Ni nak tunjuk hebat aja. Ni nak tanya kau pernah makan buah pisang? Nah, sekarang kau tengok pokok pisang tu, aku nak tanya kau, pisang tu kat mana? Pisang mana? Tu lah tu.
Yang kuning tu. Itu buah pisang. Aku tanya pisang. Tu kat batang dia. Itu batang pisang. Pisang mana pisang? Kalau macam tu pelepah dia. Tu pelepah pisang. Aku nak pisang aja. Tak tahu bang. Tu langkah kau tak kenal Tuhan. Itu bukan feel. Itu belagak. Itu nak tunjuk macam dia action sangat, dia kenal Tuhan. Dia tasawuf bukan benda nak bual, benda nak rasa. Antum solat macam mana rasa bila baca Quran? Dia orang baca Quran macam mana? Ada orang dia boleh rasa tapi kena bantuan. Kan itu Nabi kata baca Quran berlagu supaya bantu orang yang lemah rasa dia feel. Itu yang kita panggil imam-imam bila Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang Allah, semangat imam tu baca dengan suara dia semangat tu, dengan kuat jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kat belakang Allah. Dia bantu. Mari feel. Tapi kalau benda tu dah ada, orang baca biasa pun dia boleh feel. Itu yang kita nak belajar. Sebab feel ni kalau tak ada, orang boleh murtad bila-bila. Ini yang bahaya. Dan rahmah daripada Allah, ianya boleh dapat secara tak langsung. Wajib belajar, tapi untuk membantu dalam proses tu sebelum betul-betul faham, kita ada satu lagi yang Allah boleh campak secara tak langsung, iaitu dipanggil gharsun. Darsun, gharsun. Nanti bila saya datang bawa whiteboard ya. Boleh ya? Sebab benda ni banyak kena tulis. Ya, gharsun, darsun tu belajar. Wajib. Satu lagi, sementara tu kalau kita kata habis macam mana ustaz, saya nak belajar, nak mari feel tu, saya boleh ustaz kata pula boleh berubah bila-bila, boleh murtad bila-bila, na'udzubillah. Kan itu kita tengok kenapa orang Islam sekarang ni walaupun belajar dia tak berapa tapi dia masih kuat lagi Islam dia. Susahlah nak murtad banding dengan agama lain, betul tidak? Sebab apa? Sebab gharsun. Gharsun ni apa? Tu yang anak-anak kita bila pergi sekolah, dia dengar dengan telinga dia, masuk dalam hati. Sebab mata dengan telinga ni masuk dalam hati, iaitu zikir-zikir dan juga majlis zikir menyebabkan Allah campak rasa tu tanpa dia belum belajar lagi. Tapi tak kuat yang tu, itu kena tambah dengan belajar. Itu pasal bila anak-anak pergi majlis maulid, duduk bila dengar Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu orang panggil gharsun, menanam. Bila dia dengar tu, pergi ke hati dia, dia akan ada feel dan dia takut nak buat benda yang berlawanan dengan agama. Itu pasal anak-anak kita kadang banyak tegur kita daripada kita tegur dia, betul tak? Anak kita pergi sekolah, balik-balik kita nak makan, mak tak baca doa ke? Kan masuk neraka. Apa ni, kan kita minta makanan ni berkat supaya tak masuk neraka. Dia cakap. Walaupun dia cakap pun pelak ni. Kan anak saya hari ni baru first time masuk sekolah tadika yang bongsu. Dah boleh kata bongsu lah. Macam tak ada harapan, nak tambah je. Dah 9. Saya selalu tak mencabut bongsu ni. Tapi macam jadi dibawa masuk sekolah. Dia kata, Buya tak hantar ke? Buya mengajar, nanti Buya hantar. Kesian dia. Ni isi hantar gambar apa ni, video tadi. Dia duduk, alhamdulillah tak nangis. Yang lain ramai nangis, dia tak nangis lagi. Takut belum nangis lah, tak tahulah. Jadi budak-budak ni bila duduk majlis-majlis kita kan, nas'aluka ya man huwallah, tu gharsun. Dan kita risau sekolah-sekolah kita yang moden-moden sekarang ni tak banyak gharsun tu. Jadi itu yang bahaya. Lepas tu dia belajar pemikiran banyak, akhirnya dia boleh tersesat. Walaupun dia masih Islam, tapi dia boleh tersesat pemikiran dia. Sebab gharsun tu tak ada. Kan itu pondok masih kekalkan benda tu. Bila orang main mengaji, dia ada gharsun, darsun. Gharsun, wirid ada baca. Solat berjemaah. Nampak tak? Itu gharsun. Kemudiannya zikir, munajat, qiyamul lail. Itu gharsun. Walaupun dia tak faham apa, tak khusyuk pun sembahyang qiyamul lail. Baca wirid pun, Allahumma azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-ata. Para ulama kata walau ma'al ghaflah, dalam proses pentarbihan walaupun dia leka, dia cuai, tak khusyuk, jangan tinggal baca. Sebab dia beri kesan, telinga dia dengar tiap-tiap hari. Tu pasal kat rumah banyakkan tu zikir-zikir qasidah.
Buka kat rumah tu, duduk dengar apa ni, kan sekarang ni qasidah banyak, qamarun, duduk dengar kan sedap. Lepas tu yang dekat Indonesia tu banyak lagu apa, tak ingat lah, kita tak berapa dengar apa. Ya Hanana tu yang kat Indonesia, yang perempuan nyanyi, yang lelaki nyanyi tu yang sedap tu apa? Tak tahulah nama dia. Ni yang Buya tanya qasidah tu. Tak kisahlah. Atau buka zikir munajat kan kat rumah, anak duduk malam, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Bila dengar tu anak dia masuk. Anak-anak saya kalau tidur malam saya buka tu. Dia dah biasa dengar. Jangan ajar anak-anak dengar. Kadang kita dalam radio, radio tu orang bawa kereta ni, yang tua-tua ni pun bawa kereta dengar Ikim lah, lebih elok. Ikim ke Ikim, aku nak sebut tak berubah-ubah. Ikim, bunyi dia Ikim. Tu apa ni, dengar tu ceramah-ceramah, dan tu korson lah ke. Kalau ceramah tu ilmun lah, maknanya yang lain-lain tu macam zikir, munajat dengar. Daripada, ataupun kalau minat sangat lagu 90-an, ambil yang lagu tu, lagu rock ataupun lagu sentimental Melayu, ambil yang 90-an. Dia banyak faedah sikit. Tu macam apa? Di dalam hidup kita seharian ada persamaan inginan, mencari harta sebanyak mana, masa terdaya. Do you kiss? Kita terlupa harta yang nak dibawa. Kan makna dia bagus tu. Amalan seharian itu yang pasti. Dengar yang tu lagi bagus, tersentak sikit bawah kita. Yang tadi bukan aku tak tega tu, itu tak payahlah dengar yang tu. Kekasih awal dan akhir tak payahlah. Itu 90-an juga tu. Itu benda cinta-cintun kan. Apa ni? Dengar benda-benda elok. Kalau malah nak dengar qasidah, minat benda tu, InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang panggil wijdaniyah. Jadi saya harap sungguh, sebab antum ni dah lama dengan saya rasa curious. Bukan nak tunjuk saya ni bagus sangat, maksudnya kasih sangat, tidak. Tapi lain, orang yang kadang bila menghadap depan kita kerap datang, saya selalu tak berhenti, saya doakan dan nak antum ni tidak tersilap jalan antum. Bukan merendahkan yang lain, jangan silap faham, tidak ada. Ramai orang alim-alim lagi, tapi ni orang panggil supaya antum tersusun perjalanan antum. Mudah-mudahan antum tidak sesat, sebab pemikiran terlalu dahsyat sekarang ni. Dalam YouTube ke, dalam apa ke, mengarut-ngarut banyak, lari daripada landasan dasar ilmu yang sepatutnya mengaji ilmu agama. Itu pasal di Indonesia banyak ilmu-ilmu sesat. Sebab apa? Sebab tidak ada pantauan pada benda tu. Kita ni masih bersyukur lagi. Tapi hati-hatilah, sekarang ni dah mari pemikiran ni, agama baru dekat dalam internet, siap berani cakap dulu saya Islam, sekarang ni agama saya agama Al-Mahdi. Ilah, pelik saya bila dengar tu. Ini sebab apa? Mari pemikiran, dia gabungkan semua agama. Dia tengok dalam Taurat, Bible, sedangkan semua tu kitab-kitab dah terseleweng lah, bukan yang asal. Jadi dah sesat. Jadi hati-hati, terutama untuk anak-anak kita, insya-Allah. Jadi kita jumpa nanti di masa akan datang. Doakan saya selamat pergi dan balik Yaman. Nanti kita akan maklumkan pada Kak Zaimah. Kalau rasa macam ustaz ni tak datang 2 kali dah ni, kita cek orang lain lah. Tak nak buat macam mana. Tapi kalau nak keinginan kuat, insya-Allah saya sampai, dan tak payah photo state, saya bagi. Tak menyusahkan pun, jangan risau. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala beri taufik dan Allah memberikan kita ilmu, insya-Allah. Dan Ramadan mubarak, mudah-mudahan Ramadan antum diberkati Allah. Setiap kali berbuka, hati-hati ya, setiap kali nak berbuka tu banyakkan berdoa, sebab masa tu doa mustajab. Dan Allah dalam Sahih Bukhari, Allah bebaskan sejumlah manusia. Setiap kali berbuka tu Allah bebaskan dia daripada pintu neraka, Allah padam nama dia daripada pintu neraka, Allah tulis namanya di pintu syurga. Jadi kita semua kan tak confirm, kita tak tahu ni ilmu Allah. Jadi minta doa banyak-banyak. Jangan duk sibuk apa ni, beli masa tu lah kat bazar, masa tu lah dia lupa Tuhan. Nak pergi bazar, pergi awal-awal. Lepas tu sebelum buka tu 15 minit tu duduk asyhadu an la ilaha illallah. Ini last iaitu la ilaha illallah. Nabi pesan banyakkan
kemudiannya astaghfirullah, minta ampun, lepas tu minta syurga, jauh neraka, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kemudiannya yang kelima apa dia? Minta afiat, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. 5 ni baca ketika nak buka tak? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi taufik pada kita, jadikan kita ahli syurga semua insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Bukakan kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami mempunyai masalah, selesaikan masalah mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami ya Allah, sehingga perjumpaan kami yang akan datang meninggal dunia, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali tak akhir kami berhimpun dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan rasa down lah ya. Nanti saya buat cantik lah macam kitab. Saya dah buat terjemahan dia semua dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi belajar yang tu pada pandangan saya begitu. Lepas tu baru kita fokus pada ilmu tauhid, kitab. Contohnya kitab Imam Sanusi Ummul Barahin, ataupun Kharidah Al-Bahiyah, ataupun kita ambil kitab-kitab yang dah ditulis macam kitab-kitab Ustaz Muhadir Haji Jul Sifat 20. Jadi ini sekejap saja bagi memantapkan apa yang kita perlu belajar. Sebab antum belajar kan banyak ustaz. Jadi saya nak antum tu bila belajar, antum tahu yang wajib antum belajar apa. Supaya antum terarah ke arah yang betul. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sempena bulan puasa ni juga wakaf madrasah ni, Naim, masih ada, kita ada tanah baru tu, kita buat jualan tanah wakaf. Bukan tanah baru, tanah yang belum diwakafkan lagi, jualan tanah wakaf. Cuma satu kaki sekarang ni RM100 aja. Orang lain semua 200 lebih ya. Yang berdekatan. Jadi siapa yang nak membuat apa ni, boleh membantu madrasah insya-Allah. Kami pun baru selesai tambahan binaan di Muslimat. Jadi agak ketegangan duit dan sebagainya. Saya mohon maaf ya. Kalau ada nampak saya datang Alphard apa semua tu, semua anak murid saya. Itu pasal saya kadang-kadang jarang nak naik. Aku nak naik kereta aku. Sebab orang silap faham, ingat kita bermewah-mewah. Tu dia orang pula tak bagi duit, asyik bagi kereta je. Tu yang masalah. Tapi sampai satu masa nanti aku nak jual kalau terdesak. Wallahu taala alam. Ya Allah. Ada bawa receipt. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti mana yang Abu yang maklumkan tadi, pada tangan saya ni dan juga sahabat-sahabat saya ada receipt ataupun CJ wakaf